Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raina Izzati binti Muhammad Nazlan. Nombor matrik saya C201294. Jadi saya nak membentangkan tentang Muzium Bukit Besi. Muzium Bukit Besi Dungun Terengganu telah ditubuhkan pada tahun 1988. Muzium ini berfungsi untuk mempamerkan koleksi penting berkaitan dengan industri perlembagaan biji besi yang pernah berkembang pesat di negara ini pada tahun 1940-an sehingga 1970-an. Untuk pengetahuan anda, muzium ini mempunyai koleksi yang pelbagai termasuk artifak, gambar, peta dan dokumen yang berkaitan dengan industri perlembagaan biji besi. Pengunjung boleh melihat dan mempelajari tentang proses perlembagaan besi, alatan dan juga mesin yang digunakan serta kesannya terhadap penduduk dan ekonomi kawasan tersebut. Bagi permasalahan muzium fizikal secara umum, yang pertama, tiada label pada sesetengah replika atau koleksi yang dipamerkan sehingga boleh mengelirukan pengunjung di muzium. Permasalahan yang kedua ialah kandungan informasi yang dimuat naik ke laman media sosial rasmi. Muzium dilihat kurang lengkap. Okey, bagi carangan penambahbaikan untuk masalah yang saya sebutkan tadi, cara penambahbaikan melalui kaedah teknologi multimedia yang pertama adalah penyusunan teks yang baik yang mengikut panduan akan memudahkan pemahaman dalam proses pembacaan dan juga dapat meningkatkan elemen mesra pengguna dalam laman web dan juga muzium. Carangan penambahbaikan yang kedua pula adalah menumbuhkan laman web rasmi yang sentiasa aktif dan konsisten dalam mengemaskini maklumat tentang muzium dengan lengkap secara berkala. Seterusnya, teori-teori pengaplikasi multimedia dalam permuziuman. Teori yang boleh saya katakan di sini adalah teori yang pertama, teori pembelajaran visual. Teori ini membawa maksud dengan manusia yang mempunyai keupayaan untuk belajar melalui pemerhatian visual. Dalam konteks pengaplikasi multimedia, teori ini diaplikasikan dalam penggunaan elemen visual seperti gambar, foto dan juga video untuk menerangkan objek atau konsep yang sukar dipahami secara lisan. Sebagai contoh, penggunaan kod QR yang mempunyai maklumat lengkap tentang muzium yang berkenaan yang boleh diakses oleh pengunjung. Teori yang kedua adalah teori estetik. Teori estetik di sini membincangkan penerimaan dan penghayatan keindahan dan karya seni. Dalam aplikasi multimedia di muzium, teori ini boleh diaplikasikan dalam rangka bentuk visual yang menarik serta dapat mencipta pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh pengunjung. Sebagai contoh, pengunjung boleh menggunakan aplikasi yang telah kami cipta untuk tugasan sebelumnya, iaitu aplikasi Metaverse, yang mana pengunjung boleh bermain teka-teki di dalam aplikasi tersebut, yang mana perkara itu boleh menimbulkan interaksi dua hala antara pihak muzium dan juga pengunjung. Yang terakhir, kaedah yang dipakai dan proses dalam menghasilkan laman web muzium. Yang pertama, perancangan. Peringkat awal dalam menghasilkan laman web adalah dengan menentukan idea dan konsep untuk laman web tersebut. Laman web ini perlulah mengandungi peristiwa penting serta artifak ataupun objek yang istimewa untuk dipamerkan di muzium berkenaan. Yang kedua, penyediaan proposal. Hal ini termasuklah dengan tajuk, tujuan, target customer, perbelanjaan, kekerapan untuk penyelenggaraan dan juga maklumat yang ingin dimuat naik ke laman web. Yang ketiga, kemaskini artifak. Proses ini melibatkan dengan kerja-kerja mengemaskini artifak mengikut alphabetical atau chronological dengan sistematik. Proses ini juga termasuk dengan menentukan tema sesebuah peristiwa dengan teratur. Penulisan deskripsi koleksi juga termasuk dalam proses ini. Yang keempat, reka bentuk dan pembangunan. Proses ini merupakan proses mereka bentuk dan membangunkan ciri-ciri pada laman web. Proses ini melibatkan dengan pemilihan warna, tipografi dan juga grafik. Media interaktif juga dibangunkan seperti galeri, foto serta video. Yang kelima, penyelenggaraan. Proses ini penting selepas membangunkan sesebuah laman web. Hal ini untuk mengemaskini maklumat secara berkala ataupun membaik pulih pautan yang rosak. Proses ini melibatkan pemantauan dan penyelenggaraan yang kerap untuk memastikan laman web sentiasa relevan dan berfungsi secara optimum.